Assalamualaikum dan apa khabar Dr. Madi? Pada hari ini saya dan kawan-kawan saya akan membentangkan persembahan tahap kehilangan pendengaran dan pertuturan MBPK bagi subjek PKUK 1104. Ini merupakan ahli kumpulan kami iaitu Lesta, Ashraf Razi dan juga saya, Faruqi. Seterusnya saya akan memberikan pembentangan ini kepada Ashraf Razi tentang pentaksiran. Terima kasih kepada saudara Faruqi. Kita mulakan dengan pentaksiran tahap pendengaran. Pentaksiran tahap pendengaran ini mempunyai audiometri nada tulen. Audiometri nada tulen ini merupakan ujian pendengaran asas untuk kanak-kanak bersekolah, orang dewasa yang boleh memberi tumpuan dan respon yang kehendaki. Jadi audiometri nada tulen ini sesuailah untuk kanak-kanak yang bersekolah, orang dewasa dan sesiapa sahaja yang dapat memberi respon. Okey, objektif audiometri ini adalah untuk mengetahui bunyi lembut sekali softest yang dapat dikesan bagi setiap frekuensi bunyi yang diberi biasanya daripada 125 Hz sehingga 8000 Hz. Jadi objektif audiometri ini dapat mengesalah tahap pendengaran seseorang itu melalui Hz. Okey, seterusnya ialah pentaksiran tahap pendengaran. Pentaksiran tahap pendengaran ni dia ada dua iaitu ujian kondaksi udara dan juga kondaksi tulang. Apakah itu kondaksi udara? Ialah mengukur jumlah kehilangan pendengaran dari telinga luar hingga telinga dalam. Jadi kita boleh tengok struktur telinga di sebelah ni iaitu telinga luar, telinga tengah dengan telinga dalam. Jadi kondaksi udara ni function dia adalah untuk mengukur jumlah kehilangan pendengaran. Dan seterusnya ialah kondaksi tulang. Kondaksi tulang mengukur kehilangan pendengaran yang berpunca daripada telinga luar dan telinga tengah. Kiranya kondaksi tulang ni dia berkaitan dengan dalam lah, luar dengan tengah. Kalau kondaksi udara ni luar sehingga dalam. Tapi kalau kondaksi tulang ni hanya luar dengan tengah. Dan yang kedua, dijalankan jika terdapat kehilangan pendengaran selepas ujian kondaksi udara. Okey, kiranya apabila kita macam lakukan ujian kondaksi udara, tiba-tiba kita dapat kehilangan pendengaran. Jadi kita lakukan kondaksi tulang ni lah. Dan yang ketiga, membantu menentukan jenis kehilangan. Jadi apabila kondaksi tulang dilakukan, kita dapat mengenal pasti jenis kehilangan dia. Contohnya jenis kehilangan iaitu konduktif, sensory neural ataupun bercampur. Seterusnya, apabila kita melakukan pentaksiran pendengaran tersebut, kita akan menggunakan audiogram untuk kita mentafsirkan pendengaran seseorang itu. Okey, dengan merujuk audiogram, kita dapat mengeluarkan 4 maklumat. Maklumat yang pertama ialah tahap kehilangan. Kita dapat menentukan tahap kehilangan seseorang itu. Sama ada ringan, sederhana teruk ataupun profound. Dan yang kedua, kita dapat pastikan telinga ke mana, iaitu telinga kiri ataupun kanan. Dan yang ketiga, jenis kehilangan. Jenis kehilangan pendengaran lah, iaitu sensory neural ataupun konduktif ataupun campuran. Dan yang keempat, bentuk audiogram itu sendiri. Contohnya sloping ke arah frekuensi tinggi ataupun rendah, ataupun flat ataupun square globe dan bentuk U. Okey, ini merupakan raja audiograf 1 yang kumpulan kami perolehi. Merah mewakili kepada telinga kanan dan biru mewakili kepada telinga kiri. Dan bulatan bulat dan pangkah mewakili A conduction dan BC lebih besar kepada besar tu mewakili bone conduction. Jadi dengan mengisi simbol ni kita boleh tentukan yang mana AC dan BC dan juga warna pun kita boleh tentukanlah belah kiri atau belah kanan telinga seseorang itu bermasalah. Dan dekat graf ni juga belah tepi ini merupakan ataupun mencancang merupakan disable ataupun hearing level seseorang daripada negatif 10 hingga 130 dan belah atas ataupun mengufuknya 125 Hz sehingga 8000 Hz. Kiranya dikira dalam frekuensi Hz lah. Jadi dengan wujudnya graf ni kita boleh tentukan tahap pendengaran seseorang itu dan juga jenis pendengaran dia. Seterusnya, berdasarkan graf tersebut, kita boleh analisis tahap pendengaran seseorang itu. Okey, daripada telinga kanan iaitu warna merah, telinga kanan dia pada tahap yang teruk ataupun severe kerana dia mempunyai had pendengaran berada pada jurat 70 desibel antara 80 desibel. Kita boleh tengok dekat graf tersebut. Dan yang telinga belah kiri iaitu profound sangat teruk kerana had pendengaran berada pada julat 90 desibel antara 110
10 desibel. Jadi yang berwarna biru tadi. So kat sini kita pertentukanlah telinga mana yang lebih teruk dan telinga mana yang tidak teruk atau berada tahap yang sederhana. Okey, daripada graf tersebut juga, kita boleh tak kena pasti jenis kehilangan pendengaran tersebut berdasarkan air conduction dan juga bone conduction dia ataupun kondaksi tulang ataupun kondaksi udara lah berdasarkan simbol-simbol tersebut. Dan jenis kehilangan pendengaran individu tersebut merupakan sensory neural yang mana AC dan BC telinga kiri dan kanan berada pada julat yang tidak normal. Jadi sensory neural ni adalah penyakit yang melibatkan telinga dalam lah yang bermasalah. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan yang diberikan oleh Astar Razi tentang pentaksiran graf tadi. Okey, kita dapat tahu bahawasanya tahap kehilangan pendengaran dalam graf tu adalah sensory neural. Tapi kita kena tahu apakah punca-punca yang menyebabkan berlakunya tahap kehilangan pendengaran tu. Okey, antara punca-puncanya adalah pertama adalah penuaan, iaitu kehilangan pendengaran disebabkan oleh faktor penuaan yang juga boleh dipanggil sebagai preskukusis adalah perkara biasa. Maknanya bila kita dah makin tua, mestilah segala benda yang ada dalam badan kita semua dah expired lah kalau bahasa mudah dia kan. Jadi begitu juga dengan tahap kehilangan pendengaran. So maknanya bila kita dah makin tua, kita makin hilanglah pendengaran tu. Okey, seterusnya adalah bunyi yang kuat. Okey, terdedah kepada bunyi yang kuat seperti bekerja dengan mesin pemotong di tapak bangunan boleh menyebabkan kerosakan sementara atau jangka masa panjang. Sebab telinga kita ni pun dia ada had dia. So bila dia sentiasa dengar benda yang kuat tu sangat berbahayalah untuk telinga dan menyebabkan merupakan salah satu punca juga berlakunya kehilangan pendengaran. Seterusnya adalah daripada ubat-ubatan. Terdapat beberapa ubat termasuklah ubat yang dipreskripsi boleh menyebabkan kerosakan telinga yang dikenali sebagai ototic stroke. Okey, contoh ototic stroke adalah seperti amigdalicoside antibiotik, macrolide antibiotik dan juga antimalaria. Okey, seterusnya adalah jangkitan dalam telinga. Okey, ramai orang terutamanya kanak-kanak terdedah kepada jangkitan telinga yang boleh menyebabkan ketidak ataupun kerosakan struktur pada telinga dan organ pendengaran. Okay. So, seterusnya adalah implikasi kepada kanak-kanak tu. Apa yang terjadi sekiranya kanak-kanak ataupun individu lah mengalami kehilangan pendengaran. Okey, implikasi pertama adalah mereka akan mengalami kesukaran untuk memahami pertuturan dan berkomunikasi dengan orang di sekeliling. Ialah bila kita mengalami satu keadaan di mana tidak normal, maknanya kita kehilangan pendengaran. So bila orang bercakap dengan kita, kita jadi macam sentiasa suruh ulang sebab kita tak dengar benda tu. Okey, seterusnya adalah memerlukan penggunaan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kenapa? Sebab berdasarkan graf yang Ashraf bagi tahu tadi, tahap kehilangan pendengaran dia adalah profound dan severe, kiri dan kanan. Maknanya teruk dan sangat teruk, di mana mungkin individu ni tak boleh dengar langsung pun. Maknanya tak ada bunyi pun yang dia boleh dengar. Sebab tahap kehilangan ni dah di tahap yang profound dan severe. So macam mana dia nak berkomunikasi macam orang biasa dengan menggunakan bahasa isyarat. Okey, contoh bahasa isyarat macam Assalamualaikum, Waalaikumsalam, terima kasih, sama-sama. Okey. Dan yang ketiga adalah memerlukan penggunaan implan koklea untuk memastikan kefungsian pendengaran seperti biasa. Okey, kalau kita tengok biasanya orang yang mengalami kehilangan pendengaran ni kita nampak macam ada pakai earphone kan. Sebenarnya itu bukan earphone, itu adalah implan koklea yang akan membantu mereka untuk menyerap bunyi. Okey. Seterusnya adalah raja adigraf yang kedua. Jadi dekat sini merupakan raja adigraf tersebut yang mana kita boleh nampak biru itu merupakan telinga kiri dan merah telinga kanan. Jadi telinga biru itu berada pada tahap 30 sehingga 70 desibel dan telinga kanan yang bukan merah pada tahap 40 desibel hinggalah 60 desibel. Okey, berdasarkan graf tersebut, kita boleh lihatlah tahap pendengaran dia. Telinga kiri dan kanan berada pada tahap moderate iaitu sederhana yang mana disebabkan had pendengaran berada pada julat 40 desibel antara 60 desibel yang seperti tadilah.
Okey, dan yang kedua, jenis kehilangan pendengaran seseorang itu. Okey, jenis kehilangan pendengaran daripada individu tersebut, merujuk graf tersebut, beliau juga mengalami sensory neural, yang mana AC dan BC ataupun kondaksi tulang dan juga kondaksi udara dekat telinga kiri dan kanan berada pada julat yang tidak normal. Tetapi kalau salah satu, contohnya AC berada pada julat normal tetapi BC tidak berada pada julat normal, itu merupakan jenis kehilangan pendengaran konduktif. Jika dua-dua berada pada julat tidak normal, itu merupakan sensory neural. Macam tiba. Baiklah, berdasarkan graf 2 dengan graf 1, kita dapat lihat ada beberapa persamaan, iaitu tahap kehilangan pendengaran dia adalah sensory neural. Dan juga kita nak tahu sekarang ni punca-punca, mungkinlah punca-punca daripada kedua-dua graf ni lebih kurang sahaja. Okey, tetapi kita akan teruskan juga. Okey, antara punca-puncanya adalah disebabkan faktor genetik seperti Waardenburg syndrome. Okey, Waardenburg syndrome ni adalah satu keadaan genetik yang menjejaskan pewarnaan, iaitu pigmentasi, tak kira daripada segi warna kulit, mata dan juga rambut. Okey, biasanya bentuk fizikal orang yang mengalami Waardenburg syndrome ni biasanya mata lah, kalau kita tengok obviously mata. Kerana kalau orang yang ada Waardenburg syndrome ni biasanya mata dia sebelah biru, sebelah pokok ataupun dua-dua biru, walaupun biasanya kita dapat lihat mata-mata biru ni biasa Mak Saleh. Tapi contohlah Melayu mata biru, tak pakai apa-apa, maknanya tak pakai kontak lens ke apa, tapi mata biru, memang asli warna biru, maknanya orang itu mengalami Waardenburg syndrome. Seterusnya adalah disebabkan jangkitan kanak-kanak seperti beguk, rebula dan juga sclerotina. Dan yang terakhir adalah mania. Mania ni punca dia lebih kurang je daripada graf satu tadi, iaitu pendedahan kepada bunyi yang bising, yang biasanya disebabkan oleh pembinaan lah, sebab kita tahu yang telinga kita ni ada had dia. So bila kita sentiasa terdedahkan dengan bunyi yang bising, so telinga pun tak tahan dan menyebabkan berlakunya kehilangan pendengaran. Seterusnya, implikasi dia pula adalah kerap meminta orang lain untuk mengulangi percakapan dan menyuruh untuk bercakap dengan lebih lantang. Kedua adalah mendengar muzik atau menonton TV dengan kelantangan yang tinggi daripada orang tipikal. Benarlah, sebab orang yang mengalami masalah pendengaran ni biasanya dia tak boleh dengar lah. Dia mengalami masalah. So contoh, kalau volume TV 20, bagi kita dah cukup kuat, tapi dia orang memerlukan dalam 80, menyebabkan bunyi yang bising, menyebabkan perlu lantang sebab mereka tak boleh dengar. Dan yang terakhirlah, tidak dapat mendengar perbualan orang lain ketika bercakap pada tahap kelantangan yang biasa. So biasanya kita kena lebih bercakap dengan lebih lantang lah untuk orang yang mengalami masalah pendengaran ni. Okay? Terima kasih Saudara Faruqi, dan saya akan menyambung pemandangan kumpulan kami dengan menilai sampel pertuturan. Ini merupakan video pertuturan orang pekat yang dicari oleh kumpulan kami dan dianalisis oleh kumpulan kami. Kumpulan kami telah menganalisis video pertuturan orang pekat tersebut dengan beberapa aspek. Pertama sekali, intonasi. Intonasi orang pekat dalam video tersebut, beliau terdapat kenaikan dan keturunan bunyi sepanjang mengucapkan ayat. Seterusnya, tekanan. Orang pekat tersebut dapat memberi tekanan kepada perkataan. Seterusnya, sebutan. Sebutan orang pekat tersebut tidak jelas, seperti tidak boleh menyebut beberapa huruf seperti K dan R. Baiklah, aspek seterusnya adalah kelancaran. Orang pekat tersebut dapat bertutur dengan lebih lancar dan kurang berhenti semasa bercakap. Aspek seterusnya adalah kefasihan. Orang pekat tersebut dapat mengucapkan ayat dengan fasih, tetapi masih mempunyai perkataan yang kurang pandai sebut, seperti coklat. Aspek seterusnya adalah tata bahasa. Orang pekat tersebut dapat menggabungkan perkataan untuk membentuk suatu ayat. Seterusnya, aspek nada. Orang pekat tersebut mempunyai nada suara yang lebih tinggi. Aspek seterusnya adalah aspek moral. Orang pekat dalam video tersebut tiada apa-apa masalah dengan aspek ini. Akhir sekali, aspek laras bahasa.
Orang pekat tersebut dapat mengetahui bahasa yang digunakan semasa memperkenalkan sesuatu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum.